Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Terengganu versus KL City dalam First League Piala Malaysia. Untuk perlawanan pertama ni, Terengganu menang 2-1 hasil jaringan dari Ivan Mahmud dan juga 1 dari Nick Sharif. Dan juga untuk pasukan KL City menjaringkan gol melalui penalti Cici Kipri. Jadi boleh dikatakan defisit ataupun aggregate tidaklah terlalu besar. Nampaknya KL City masih lagi boleh untuk buat comeback dan Terengganu perlu lebih berhati-hati apabila mereka bermain di tempat sendiri di second leg nanti. Dan untuk perlawanan ni, kalau kita lihat, pasukan Terengganu sebenarnya mempunyai beberapa peluang keemasan yang sepatutnya mereka boleh sudahkan kepada jaringan, tetapi sayang peluang-peluang tersebut gagal diexecute dengan baik oleh barisan hadapan pasukan TFC. Manakala kalau kita lihat juga untuk first half, memang boleh nampak yang pergerakan serangan pasukan TFC agak terbantut. Sepatutnya boleh dikatakan peranan yang dimainkan oleh Engku Nur Syakir di bahagian nombor 10 ataupun di zon 14 perlu lebih efektif, tetapi perancang ataupun pergerakan daripada Engku Nur Syakir boleh dikatakan tidaklah terlalu berkesan dalam untuk link up ataupun membentuk combination play di bahagian tengah dan juga untuk membantu Ivan Mahmud di bahagian hadapan. Jadi banyak pergerakan lebih kepada bahagian flank ataupun kepada penggunaan dari winger sama ada Hakim Hassan ataupun Sony Nordin di first half, tetapi boleh dikatakan pergerakan kedua-dua pemain ni pun agak terbatas di first half. Tapi masuk second half, boleh dikatakan apabila Tommy membuat pertukaran, yang mana pertukaran ni lah pertukaran yang efektif sebenarnya, iaitu membawa masuk Nick Sharif dan juga Syahmi Zamri, barulah kita boleh nampak corak serangan pasukan Terengganu lebih kepada direct dan lebih efektif untuk penetrate bahagian pertahanan pasukan KL City. Manakala untuk pasukan KL City pula, kalau kita lihat daripada segi corak permainan, mereka boleh dikatakan defensively bagus apabila mereka berjaya untuk mark Ivan Mahmud dan juga mengawal pergerakan winger pasukan Terengganu daripada bergerak bebas di kawasan wide area. Cumanya apa yang menjadi permasalahan kepada pasukan KL City adalah in term of transition dan juga dalam fasa build up, apabila mereka lebih banyak direct dan juga lebih kepada long ball untuk mencari Cici Kipri. Jadi Cici Kipri digunakan untuk lebih kepada hold up the ball lah, dan mereka lebih efektif waktu Hakimi Azim ada dalam padang. Tetapi apabila Hakimi Azim dibawa keluar, barulah kita nampak yang pasukan KL City ni tidaklah terlalu berbahaya di bahagian hadapan. Bahkan Saravanin untuk game ni juga tidak terlalu bermain dengan baik apabila dikawal rapi oleh Azam Azmi. Jadi memang pasukan KL City merasai sangatlah kehilangan daripada Roman Morales dan juga Paulo Josue di bahagian hadapan, yang menyebabkan mereka tak boleh nak ball progression, tak boleh nak membentuk serangan yang lebih better di kawasan final third pasukan lawan. Jadi itu antara orang kata apa penjelasan awal. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya minta maaf sikit sebab saya rasa semua. Jadi untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Untuk pasukan Terengganu, apa yang perkara positif saya masih lagi suka ataupun saya boleh highlightkan tentang pasukan Terengganu adalah tentang bagaimana mereka meletakkan kepercayaan kepada back four mereka, iaitu back four mereka masih lagi back four tempatan Azam Azmi, Ubaidullah, Syahrul Nizam dan juga Alif Zakaria, yang mana boleh saya katakan back four mereka berjaya memainkan peranan yang penting, termasuklah Ubaidullah dan juga Syahrul Nizam dalam mengawal pergerakan daripada Cici Kipri yang bergerak sebagai top striker bagi pasukan KL City. Manakala kalau kita lihat peranan daripada Alif Zakaria game ni, boleh dikatakan dalam fasa build up Alif Zakaria lebih banyak diguna pakai untuk membantu pergerakan daripada Sony Nordin. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Alif Zakaria pada perlawanan ni adalah dia lebih banyak untuk naik ke atas dan juga membantu dalam ball progression daripada bahagian bawah dengan melibatkan diri kepada Syahrul Nizam yang bertindak sebagai ball playing defender. So Alif Zakaria untuk game ni memang kita boleh nampak daripada segi attacking wise, dia cuba untuk melakukan passing-passing ke bahagian hadapan. Apa yang menarik tentang Ali Zakaria pada perlawanan ni, kalau kita lihat dia banyak menggunakan kaki kanan dalam melakukan passing ke bahagian hadapan, tetapi in term of that dia boleh lagi lah perbaiki daripada segi dia punya passing range, dia punya passing accuracy dan sebagainya. Sebab bila dia passing belah kanan boleh dikatakan agak tidak kesampaian ke bahagian hadapan, tetapi daripada segi dia punya flexibility untuk
menggunakan kedua-dua kaki tu boleh dikatakan agak improve, dan benda tu agak menarik lah apabila dia boleh untuk naik lebih tinggi. Maka kalau penggunaan kedua-dua kaki lebih efektif dan juga lebih efisien, maka dia akan membantu kepada Alif Zakaria untuk membantu daripada segi supporting play dengan lebih baik lah. So benda tu kita boleh nampak lah dalam pergerakan di bahagian kiri, memang Alif Zakaria yang lebih efektif. Dan dalam pada masa yang sama, dalam defending transition, Alif Zakaria lebih kepada untuk menghalang pergerakan Hakimi Azim. Hakimi Azim pun baru pulih daripada injured, dan kalau kita lihat daripada pergerakan Hakimi apabila dijaga oleh Alif Zakaria, walaupun Hakimi mempunyai fizikal yang lebih solid, tetapi Alif Zakaria berjaya untuk melakukan sesuatu yang bagus dalam menghalang pergerakan Hakimi untuk masuk ke dalam kotak penalti ataupun kuasai bahagian kiri pasukan Terengganu. Jadi cabaslah untuk Alif Zakaria apabila dia berjaya untuk buat something daripada memberi kebebasan kepada Hakimi untuk exploit bahagian kiri pasukan Terengganu. Manakala untuk Azam Azmi, kalau kita lihat untuk game ni, memanglah dia tidak terlalu ofensif, tetapi daripada segi defensively dia memang menghalang pergerakan Saravanan. Daripada segi penjagaan dia one on one dengan Saravanan, memang Saravanan untuk game ni tidak hidup lah, boleh dikatakan sedemikian. Apabila Saravanan boleh dikatakan tidak beraksi dengan larian-larian yang dia selalu buat di belakang pertahanan akibat dijaga dengan rapi oleh Azam Azmi. So defensive trait memang boleh dikatakan dimenangi oleh Azam Azmi lah untuk perlawanan ni. Dan untuk sebenarnya untuk Terengganu punya back four, yang menarik perhatian saya adalah tentang penggunaan Ubaidullah, yang mana Ubaidullah adalah left footed player, iaitu kaki kiri, tetapi dia diletakkan sebagai right centre back untuk bergandingan dengan Syarul Nizam. Syarul Nizam pun kaki kiri, so dua centre back yang berkaki kiri. Tetapi apa yang kita boleh lihat daripada Ubaidullah punya corak permainan, dia sebenarnya adalah typical player yang boleh untuk bertindak sebagai ball carrier daripada bawah. So bermaksud dia boleh bawa bola naik lebih tinggi. Sebagai contoh, ada minit dalam second half berapa tak silap saya, 49 macam tu, bagaimana Ubaidullah boleh naik sampai berhampiran dengan kotak penalti pasukan KL City, dia bawa bola. So itu membuktikan yang Ubaidullah ni dia adalah typical player yang mana dia boleh bertindak sebagai ball playing defender, dan dalam masa yang sama dia boleh untuk jadi boleh carry the ball. So perbezaan dia dengan Syarul Nizam lebih banyak diguna pakai untuk breaking the line dengan passing dia punya long pass, yang mana kalau kita lihat daripada Syarul Nizam, dia punya passing tu memang bagus daripada bahagian bawah, manakala untuk Ubaidullah dia boleh bawa bola dia naik lebih tinggi. So memang kalau orang kata Ubaidullah ni typical player kalau guna dalam sistem back 3 memang sesuai memang boleh naik lebih tinggi lah. So memang benda tu yang terjadi kalau kita tengok dia main Malaysia bawah 23, and jadi benda tu yang akan jadi. Dan kalau kita lihat dia main dekat squad FAM pun lebih kurang macam tu, dia boleh carry the ball. So benda tu positif. Jadi pendedahan yang diberikan kepada Ubaidullah memang sangat-sangat menarik. Jadi back 4 pasukan Terengganu dah memang solid lah, tak boleh nak kata apa dah. Kita pergi kat bahagian midfield. Bahagian midfield Terengganu letak dua pivot, iaitu Nurilo dan juga Habib Harun. Cumanya dalam fasa menyerang, Habib Harun lebih kepada bergerak secara single pivot. So Habib Harun dia naik tak terlalu tinggi, dia lebih kepada untuk give protection ataupun untuk bagi orang kata menjaga back four pasukan Terengganu lah di kawasan tengah. Cumanya peranan yang dimainkan oleh Nurilo untuk game ni memang boleh dikatakan daripada segi playmaker ataupun daripada segi corak serangan yang diterapkan oleh pasukan Terengganu, Nurilo adalah lebih kepada playmaker yang sebenar. Sebab apa yang boleh saya katakan, iaitu Engku Nur Syakir apabila bermain sebagai nombor 10, dia tidaklah terlalu efektif untuk bergerak dan juga untuk link up dengan bahagian tengah. So boleh dikatakan dia tak membantu banyak pergerakan di kawasan tengah dan juga membantu pergerakan di kawasan hadapan. So benda tu agak mengecewakan sebab kita nakkan import yang lebih bagus daripada Engku. So Engku mungkin dia boleh tingkatkan kemahiran daripada segi kreativiti, daripada segi mencari ruang, daripada segi untuk melakukan penetration passing, buat off ball movement yang lebih baik dan sebagainya. Tetapi apabila mereka meletakkan Nurilo bertindak sebagai Habib Harun, kita boleh nampak yang Nurilo ni lah yang lebih banyak membuat kerja sebagai pemain yang membantu bahagian hadapan. Dan hasilnya apa? Dia berjaya untuk cipta satu assist kepada Ivan Mahmud dengan satu crossing yang bagus. So kanan kiri tengah dia cover. Kalau kita tengok kepada pergerakan daripada Nurilo, memang work rate dia tinggi, dia boleh cover all the field dalam orang kata space dalam padang dengan sangat baik. Dan dalam perlawanan ni sebenarnya apa yang diperlukan oleh Ivan Mahmud adalah satu hantaran yang baik daripada bahagian tengah or even daripada bahagian winger lah kan. Tetapi benda tu tak sampai kepada Ivan Mahmud, tetapi akhirnya Nurilo
And dalam first half tu banyak peluang yang terhidang, tak ada orang supply bola kat Ivan Mahmud, tetapi Nurilo akhirnya dia berjaya supply kepada Ivan Mahmud. Ivan Mahmud berjaya tanduk, dan juga bola terbiah ada Ivan Mahmud skor the goal lah lepas bola terbiah tu. So benda tu yang kita nak daripada seorang perancang. Jadi benda tu yang kita boleh nampak di bahagian tengah lah. Tetapi Tomislav nampak benda tu lebih awal. Jadi apa yang dibuat oleh Tomislav adalah dia bawa masuk untuk Engku Nur Syakir dibawa masuk menggantikan Syahmi Zamri. Tetapi perbezaan dia, Syahmi Zamri dan Engku Nur Syakir ni, dia ada a few different daripada segi playstyle ataupun corak permainan, yang mana Syahmi Zamri ni lebih diletakkan sebagai second striker, bermaksud dia bergerak di belakang Adisak ataupun bergerak lebih berdekatan dengan Ivan Mahmud. Jadi dia lebih banyak kepada pergerakan yang berhampiran dengan striker. Manakala Engku Nur Syakir dia diletakkan lebih kepada attacking midfield, iaitu lebih kepada seorang pemain yang kawal the zone 14 di dalam padang dan memerlukan kreativiti kat dia untuk dia create orang kata apa, peluang kepada teammate dia, tetapi dia tak boleh nak buat benda macam tu. Tetapi kemasukan Syahmi Zamri, dia memberikan satu gambaran yang lebih efektif untuk pasukan Terengganu di bahagian hadapan. Apabila Syahmi Zamri ni daripada segi pergerakan tanpa bola dia sangat-sangat bagus. Dia pandai buat larian untuk orang kata apa, attack the empty space yang ada di belakang pertahanan lawan. Dia punya timing pun bagus. Itu yang ada pada Syahmi Zamri. Dan yang kedua yang ada pada Syahmi Zamri ni adalah daripada segi dia punya ball control. Dia punya ball control memang sangat lawa. Kalau kita tengok ball control dia, bagaimana dia boleh set up untuk gol Nik Sharif tu, memang sangat lawa. Dan ada beberapa lagi lah hantaran-hantaran yang dia lakukan sangat lawa. Contohnya macam peluang yang dia terlepas yang dia buat percubaan, Kevin Ray Mendoza save permulaan hantaran daripada Ivan Mahmud. Ivan Mahmud dapat bola adalah daripada dia buat no look passing tu terus kepada Ivan Mahmud untuk melepasi perangkap offside. So apa yang kita boleh nampak daripada Syahmi Zamri ni, dia punya ball placement, dia punya vision, dia punya passing memang bagus. Dia boleh untuk buka ruang kepada bahagian hadapan untuk exploit kawasan kosong pasukan lawan, dan dia boleh set up. So that is a good thing tentang Syahmi Zamri ni. Cumanya in term of execution, finishing, decision making, dia perlu perbaiki sikit dia muda lagi. Mungkin dia memang disesuai diguna pakai dalam super sub. Kalau nak letak dia main first half ataupun first 11 mungkin agak kurang. Jadi itu di bahagian tengah lah kalau kita boleh cerita. Untuk bahagian strike force, front 3, kalau kita lihat daripada penggunaan Hakim Hassan, Sonny Nordin, Ivan Mahmud, dan juga ditukar waktu lalah tu kepada Adisak Kraison. Apa yang kita boleh cerita, pergerakan daripada Sonny Nordin di bahagian kiri, ada beberapa pergerakan yang bagus. Cumanya kalau saya boleh ulang berjuta kali ulang dalam video saya yang melibatkan Terengganu, apa yang boleh saya katakan kepada Sonny Nordin adalah perbaiki daripada segi dia punya gameplay. Banyakkan lagi untuk main connect dengan bahagian hadapan, connect dengan cipta chemistry dengan pasukan sendiri untuk bermain secara team, bukannya secara individual. Jangan terlalu tamak, perbaiki decision making dan perbaiki dia punya passing dan sebagainya untuk dia buat lebih bagus daripada segi orang kata apa, release the ball on time dan sebagainya. Kalau tak memang susah, sebab dia ada version of play yang bagus sebagai seorang winger. Dia boleh beat one on one, boleh masuk, penetrate semua. Tapi in term of execution, decision making, bagaimana dia nak connect dengan bahagian hadapan, benda tu yang dia kena perbaiki. Contohnya bila dia nak release the ball, dia buat cutback, tapi player dah buat larian ke depan, baru dia buat cutback, bola lepas macam tu saja. So benda tu yang Sonny Nordin kena baiki. Dia kena cepat, quick thinking lagi lah. Untuk Hakim Hassan, game ni kalau kita lihat waktu first half, memang dia tak boleh nak beat Declan Lambert. Memang daripada segi fizik, daripada segi dia punya 1v1, memang Hakim Hassan tak bagi import di belah kanan. Tetapi keputusan yang diambil oleh Tommy bawa masuk Nik Sharif adalah satu keputusan yang sangat efektif. Apabila Nik Sharif punya direct, dia punya 1v1, dia punya keberanian untuk masuk lebih dalam dengan ball control yang bagus, dengan dribbling yang bagus. So benda tu yang kita nak daripada seorang winger. Jadi kemasukan Nik Sharif pun memberikan satu dimensi yang baru kepada bahagian serangan pasukan Terengganu. So Nik Sharif masuk, dia boleh set up gol. Cumanya Nik Sharif pun kena perbaiki samalah bagaimana nak team play, decision making, ada banyak benda yang nak perbaiki. Ivan Mahmud in term of dia tak dapat bantuan yang banyak, dia pun kena banyak drop lebih deeper lah untuk create ruang kepada winger. Tetapi macam saya cakap, attacking wise pasukan Terengganu ataupun bahagian attacking pasukan Terengganu masih lagi perlu banyak perbaiki in term of chemistry dan sebagainya. Kalau tak memang agak susah lah. Tambah-tambah di zone 14 tu dia akan nampak loophole, nampak gap yang terlalu ketara, tak boleh nak connect well antara midfield department dengan attacking department. So benda tu yang Terengganu kena perbaiki lah. Jadi settle untuk Terengganu. Kita masuk kepada KL City. Untuk KL City, sebenarnya mereka corak permainan ataupun tactically mereka lebih kepada sama macam
Terengganu. Mereka guna back 4, mereka guna 2 pivot, Avazini dengan Akram Mahinan, dan mereka letak Zafri Yahya as a attacking midfielder, dan mereka letak winger Hakimi, Saravanan dan striker Cici Kipre. Cumanya daripada segi corak permainan, apa yang kita boleh nampak apabila bermain dalam sistem double pivot, Avazini dan juga Akram Mahinan, mereka ni more to defensive player, type of defensive player. Jadi mereka pun kalau nak main box to box ataupun nak naik lebih tinggi, boleh dikatakan agak kurang. Tetapi in term of defensive ataupun coverage di bahagian midfield, mereka sangat bagus. Mereka boleh menang bola, mereka boleh challenge aerial duel, mereka boleh buat dirty work kan, kalau kita lihat. Tetapi daripada segi connection untuk membantu Zafri Yahya agak kurang. Jadi apa yang berlaku pada game ni, Zafri Yahya dia banyak bila dia dapat bola dia isolated, dia tak ada ruang untuk dia buka game. Jadi dia banyak menggunakan tenaga dia secara individu untuk bawa bola ke depan. Jadi dia tak dapat support yang banyak daripada bahagian tengah. Even daripada winger pun, Saravanan main bawah Bilopa, Hakimi Azim masih lagi tercari-cari rentak. Tapi dah nampak dah rentak Hakimi tu, tapi dia tercari-cari lagi sebab dia baru lega pada injet kan. So benda tu biasa. Untuk Cici Kipre lebih kepada direct passing gada, untuk dia guna physical hold the ball sebelum dia beat macam tu lebih kepada direct gameplay pasukan KL City. Jadi benda tu memang boleh nampak yang mereka hilang the creativity because of mereka kehilangan Paulo Josue dan juga Romain Morales. So kalau kemasukan Romain dan juga Paulo Josue mungkin boleh bagi import yang lebih positif Untuk back 4 tak ada masalah, cumanya mereka perlu perbaiki daripada segi transition, daripada waktu attack ke bertahan, mereka perlu lebih cepat untuk recovery balik mereka punya position. Kalau tak memang susah So benda tu je lah yang boleh saya komen. Okay, Assalamualaikum.